Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur pada Allah kita dipertemukan pada pagi ini dalam siri kuliah kita berbicara tentang ayat-ayat berkaitan dengan iman, atau lebih mudah bahasanya ialah macam mana kita nak jadi seorang Muslim yang baik, seorang mukmin yang baik, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Mudah-mudahan beradanya kita dalam majlis ini menambahkan kefahaman kita dalam agama dan mendapat kebaikan dari Allah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi pada pagi ini kita bersambung untuk siri yang keberapa dah saya pun lupa dah. Tapi sebelum ni kita dah habis satu kitab kecil, iaitu 10 jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan pada pagi ini saya ingat kita nak mulakan baca kitab barulah. Kitab pun tak terlalu panjang, ada PDF-nya, saya dah forward pada Syahir untuk disiarkan secara online. Saya juga dah share tadi, baru sekejap tadi pada Kak Masyita, mungkin boleh dikongsikan dengan para jemaah. Kitab ni nama dia Rukun Iman. Diterjemahkan, diterbitkan oleh Universiti Islam Madinah, diterjemahkan oleh Al-Fadhil Dr. Abdul Basit, disebarkan secara percuma, tapi insya-Allah mudah-mudahan banyaklah manfaat untuk kita semua. Kalau tanya kenapa kita perlu baca kitab ini, ataupun kenapa ustaz daripada awal dulu asyik ulang pasal tauhid, pasal iman, pasal apa? Sebab sekarang ni kita menghadapi satu zaman yang mana ramai orang boleh bercakap di media sosial, sehingga di media sosial terlalu banyak perkara-perkara yang mencalar atau boleh meruntuhkan, kalau sampai ke tahap yang parah, meruntuhkan agama kita. Dan kadang-kadang kita tak sedar pun perkara tersebut, sebab semua orang boleh cakap, semua orang boleh share, semua orang boleh bagi pandangan. Kalau dia boleh bagi pandangan berkaitan dengan isu-isu semasa, tak apa. Tapi sebahagiannya melampaui batas, memberi pandangan dalam isu-isu berkaitan dengan agama. Sebagai contoh, baru-baru ni saya ditanya dengan satu soalan tentang satu posting Facebook. Dia yang bertanya, dia kata, ustaz boleh ke cakap macam ni? Dalam posting tu seorang wanita muslimah, orang Islam, dia kata hati bahagia apabila merasai cinta. Allah loves them. Allah loves all of us. Kafir dalam Quran itu bermaksud tidak kita percaya akan Tuhan. Dalam diri kita senantiasa ada kafir, kata dia. Setiap masa kita kafir jika kita tak ingat Tuhan. Selagi kita yakin ada Tuhan, kita sejahtera, dia kata. Sejahtera. Istilah dia sejahtera dalam kurungan Islam. So pada dia apa saja sejahtera adalah Islam.
Islam itu peaceful, kata dia. Semua orang adalah Islam jika adanya sejahtera. Di hujung ayat tu apa? Semua orang adalah Islam jika ada sejahtera di dalam hati. Seorang ni tanya saya, Ustaz, boleh ke cakap macam ni? Mana semua orang, asal kita buat baik, kita adalah Islam, kerana Islam itu adalah sejahtera. Saya pun tengok, kebetulan dia pada masa dia buat caption tu, dia ambil gambar dengan non-Muslim. So pada dia, semua orang asal dia baik, itulah kehendak Islam. So apa jawapan dia? Saya kata tak boleh cakap macam tu. Sebab Islam menurut bahasa adalah sejahtera, dan menurut bahasa juga menyerahkan diri kepada Allah. Islam dari sudut bahasa, betul, Islam adalah peace, sejahtera. Akan tetapi Islam sebagai agama adalah beriman dan mengabdikan diri kepada Allah dengan syariat yang diperintahkan. Kedamaian semata-mata bukanlah Islam, kerana ada saja orang yang tertipu damai di dalam hati dalam keadaan kufur kepada Tuhan. Kalau kita tanya orang dok main apa tu, yoga ke, dok main tai chi ke, dok main apa lagi, senaman-senaman, ada orang muzik yang mendamaikan, dia tak beriman kepada Allah tapi dia rasa damai. Pada saya itu adalah satu kedamaian yang tertipu. Kenapa? Kerana damai yang sebenar adalah beriman kepada Allah. Maka Islam adalah agama yang tertegak di atas rukun-rukun iman dan Islam, bukannya tertegak di atas rasa dan juga emosi. Full stop. Itu jawapan saya lah. Saya kongsikan perkara ni sebab inilah natijah apabila semua orang bercakap di atas agama tanpa didasarkan atas asas-asas Islam yang benar. Semula-mula dengan kalimah Islam, dia rasa Islam itu adalah peace. Kemudian dia bandingkan pula peace tu dengan kedamaian yang ada dalam hati dia dan kedamaian yang ada di seluruh dunia. Maka pada dia, Islam adalah kedamaian itu, dan kedamaian itulah Islam. So kalau kita buat itulah status ataupun garis panduan, kayu ukur kepada Islam, nescaya hari ini kita akan kata Islam itu ada di bumi Eropah lebih daripada Islam yang ada di tanah Arab tu sendiri. Pasal apa? Kita pergi ke Switzerland, kita rasa tenang dan damai. Kita pergi ke Sweden, kita rasa tenang dan damai. Kita pergi ke tanah Arab, Mesir bergolak, Syria bergolak, Yaman bergolak, Iraq bergolak, semua bergolak. Lalu kita katakan, oh kalau macam ni bukan Islam lah. Sedangkan di sini ada salat 5 waktu, di sini ada azan, di sini ada kefarduan zakat, di sini ada haji, di sini orang menyembah Allah, di sini orang berzikir, di sini orang baca Quran. Sedang di sana walaupun damai, tiada padanya rukun-rukun yang kita sebutkan tadi. Jadi sebab tu saya katakan Islam adalah agama yang tertegak di atas rukun-rukun iman dan Islam, bukan dengan apa yang kita rasa. So kita rasa, oh macam ni Islam, tapi sebenarnya Islam adalah apa yang Allah kata. Islam adalah apa yang Nabi SAW sabdakan. So tugas kita sebagai seorang Muslim ialah mencari Islam yang sebenar, yang difardukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So di mana kita nak cari? Kita akan cari daripada sumber wahyu, iaitulah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab tu bila saya
kata fahaman tu tak betul bukan sebab saya kata tak betul, sebab Nabi SAW yang kata buniyal islamu ala khams, Islam itu dibina di atas 5 rukun. Dan dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril alaihi salam, riwayat Imam Muslim, Jibril alaihi salam pernah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rupa seorang manusia yang berpakaian sangat putih, yang rambutnya sangat hitam. Datang di tengah-tengah para sahabat berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada dua terus datang duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga lutut dia bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tangan dia diletakkan di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi jawab. Dia pun kata, "Sadaqta." Kami hairan. Dia tanya, dia jawab. Nabi tanya lagi Nabi, "Akhbirni 'anil iman." Khabarkan kepadaku tentang iman. Nabi pun jawab, 6 rukun iman. Dia pun jawab, "Sadaqta." Kamu benar. Dia tanya lagi, "Akhbirni 'anil ihsan." Khabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi jawab, ihsan itu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Dia tanya lagi soalan yang keempat, khabarkan aku tentang kiamat. Nabi kata yang ditanya sama tak tahu dengan yang bertanya. Dan dia tanya lagi, khabarkan tentang tanda-tanda kiamat. Lalu Nabi SAW bagi beberapa tanda. Antaranya Nabi kata, antalidal amatu rabbataha, bila kamu melihat seorang ibu melahirkan tuannya, hamba melahirkan tuannya, dan kamu melihat orang yang miskin berkaki ayam, antaral hufatal urata ru'a asy-sya'i, mereka itu hufat berkaki ayam, urata tidak berpakaian, yakni sedikit pakaian mereka, ru'a asy-sya'i pengembala-pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berusaha berlumba-lumba meninggikan bangunan. Lepas tu dia pun, lelaki ni pergi duduk sekejap. Nabi tanya sahabat, atadruna manis sa'il, kamu tahu tak siapa yang bertanya? Para sahabat kata tak tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril, inilah Jibril, atakum, dia datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kamu agama kamu. So agama datang daripada wahyu. Jibril datang mengajarkan kepada Nabi. Nabi pula terima sampaikan kepada umat. Jadi memahami Islam versi yang sebenar itu penting. Okey, Islam versi mana? Sebab kadang-kadang banyak orang menamakan. Okey, saya pergi ke Indonesia baru ni. Kita cerita tentang al-wasatiyah. Wasatiyah ni dalam bahasa Arab boleh 2 makna. Okey. Yang pertama, wasat bermaksud yang tertinggi dan terbaik. Yang kedua, pertengahan antara dua. Jadi pertengahan antara dua ni, perkataan wasatiyah, terpakai, tertinggi, dan juga terbaik, juga terpakai. Tapi bila kita merujuk kepada Islam, agama wasatiyah, maksudnya Islam yang terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kamu umat yang terbaik. Bukan umat yang pertengahan. Contoh pertengahan ni macam mana? Pertengahan ni ada Islam yang tulen, ada kafir yang tulen. Dia pun campur aduk, kita ambil tengah-tengah lah, tak payah ekstrim sangat.
Kita ambil tengah-tengah. Maka kita campur sikit Islam, kita campur sikit yang non-Muslim, jadilah kita pertengahan. Maka itu bukan Islam wasati. Telah berlaku kesalahfahaman ini dalam berbagai ajaran dan aliran. Seperti contoh agama Sikh. Sampai kadang-kadang kita tengok, macam masjid dia punya gurdwara dia. Nah, pasal apa? Kita kaji punya kaji. Sejarah Sikh tu sendiri adalah mengharmonikan antara Hindu dan juga Islam. Maka kita tak boleh kata Sikh itu agama terbaik sebab dia pertengahan. Tak. Telah berlaku satu bentuk ajaran di Vietnam, sehingga mereka tu campur antara Buddha dan Islam. Semayang 5 waktu dia sekadar berkumpul di masjid. Puasa dia sekadar tak boleh tengok matahari. Makan di siang hari boleh, tapi bila tutup pintu, tutup tingkap, gelap, boleh makan. Dia ambil pertengahan. Kita tak boleh makan, malam boleh makan, siang tak boleh makan. Jadi macam mana? Tutup pintu, tutup tingkap, gelap boleh makan, cerah tak boleh makan. Itu bukan pertengahan. Itu namanya menyimpang dari jalan kebenaran. So tugas kita sebagai seorang Muslim hari ini dan sampai bila-bila ialah mencari Islam seperti mana yang Allah Azza wa Jalla redai. Inna dina indallahil Islam. Dan tugas ni senantiasa kita kena gila, polish, perbaiki, sebab sifat hati ni. Saya baca pada pagi tadi tentang ayat kisah Bani Israel. Apabila dia diperintahkan sembelih lembu, dia banyak tanya kan. Tanya macam mana lembu tu umur dia. Jawabnya tak terlalu muda, tak terlalu tua. Tanya pula warna dia macam mana. Dapat pula warna kuning yang keemasan terang, yang orang tengok pun menggembirakan. Tanya lagi dia tu pula sifat dia macam mana. Sifatnya tak cacat, tak cela, tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, tidak pernah digunakan untuk mengangkat air, tidak ada sedikit cacat pun pada warnanya. Akhir sekali barulah mereka pun dapat beli. Setelah banyak soal tu, mereka dapat beli dengan harga emas seberat lembu tersebut. Punyalah, kalaulah dia taat kepada Allah pada peringkat pertama, Nabi Musa cakap Allah suruh sembelih lembu. Kata Ibnu Abbas, kalaulah mereka dengar pada masa tu, nescaya mana-mana lembu betina akan dikira boleh dikorbankan. Tapi tak, dia tanya umur dia berapa, lepas bagi tahu umur, tanya lagi warna dia, lepas macam mana pula dia. Akhir sekali makin lama makin spesifik dia punya keperluan dia, syarat-syarat dia. Jumpalah satu, wa ma kadu yaf'alun, kata Allah hampir-hampir mereka tak boleh sembelih. Pasal apa? Lembu tu ada seekor tu ya, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut. Terpaksa beli, tuan dia tak nak jual, beli dengan harga emas seberat lembu tersebut. Kalau emas dia 2 pikul, 1 pikul 100 kilo, 2 pikul 200 kilo. Emas kalau lembu tu 2 pikul, emas kena ada 2 pikul juga. 200 kilo harga lembu. Kaya molek tokai lembu tu. Tapi dia pun ada seekor tu je. Ringkasnya, setelah mereka sembelih, tak puas hati juga. Setelah terbuktinya mukjizat Nabi Musa, bila orang yang mati tu hidup balik, dia tunjuk siapa yang bunuh dia. Bani Israel masih lagi tak percaya. Dan masih lagi orang yang ditunjuk tu menafikan bahawa dialah membunuh. Allah Ta'ala kata, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah daripada mereka ingkar kepada Allah, jadilah hati mereka itu keras
seperti batu ataupun lebih keras daripada batu. Okey. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Dan ada daripada hati itu, ada batu yang mana bila dia pecah mengeluarkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga yang berkecai kerana takut kepada Allah. Jadi hati ni sama ada dia keras seperti batu, atau dia terbelah mengeluarkan air, atau dia berkecai kerana takut kepada Allah. Maka hati nak kena lembut, kena senantiasa basuh dia, asuh dia. Macam kita katalah, nak ketuk batu ni kena titik. Itulah majlis ilmu. Nak lembutkan hati kita, kena senantiasa dengar ayat Quran. Okay? Jadi sebab tu insya-Allah kita akan baca buku ni, buku Rukun Iman. Dah habis buku ni, kita akan baca Rukun Islam. Walaupun pada kita benda ni basic, tapi sebenarnya yang basic inilah yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita rasa benda ni basic, tapi sebenarnya bila kita baca, kadang-kadang kita rasa weh lah tu bahasa kampung saya lah. Nah, aku tak tahu rupanya selama ni. Kita sangka kita tak tahu. Tapi bila kita baca lama-lama kita rasa ish. Rupanya yang basic ni pun aku masih lagi skip, mana terlepas pandang. Jadi sebab itu insya-Allah mudah-mudahan kita bacalah kitab ni. Baik. Ada dalam PDF, kalau nak kongsi pun boleh. Dah hantar dah. Okey. Baik. Pertama, bab rukun iman. Rukun iman ni sebagaimana yang Nabi jawab kepada Jibril tadi, hadis yang kita sebut, mesti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar, sama ada baik ataupun buruk. Ada iman, rukun iman ada berapa? 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Okey, kita semua tahu yang 6 ni, tapi huraiannya. Jangan jadi seperti orang kata nasyid al-asmaul husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. So bila dia tanya apa maksud Ar-Rahman, apa maksud Ar-Rahim, dia tak tahu pun apa yang dia nasyidkan. So kita tak nak macam tu. Kita nak rukun iman yang 6 ni kita hadam dan kita faham, serta kita sematkan dalam hati kita, sehingga dia menumbuhkan bibit-bibit keimanan yang mantap dalam hati kita, sehingga apa jua badai fitnah yang melanda, insya-Allah kita selamat. Insya-Allah kita selamat. Dengan izin Allah lah, kita kena senantiasa minta. Muncul ajaran-ajaran pelik. Semalam saya dengar satu kuliah, disebut seorang ustaz lulusan Azhar pernah pergi berdebat dengan Ayah Pen. Mula-mula dia pergi berdebat. Round pertama dia menang, Ayah Pen kalah. Ayah Pen tak boleh jawab. Berhenti rahat, dia makan makanan yang disediakan oleh grup kumpulan Ayah Pen. Round yang kedua, dia kata yang saya cakap tadi semua salah belaka, Ayah Pen yang betul. Akhir sekali dia ikut Ayah Pen sampai dia mati. Dia beriman bahawa Ayah Pen adalah kerajaan langit. Dan Ayah Pen bila dia mati, Ayah Pen pergi ke kubur dia, Ayah Pen ludah dalam kubur dia. Ustaz lulusan universiti bidang pengajian agama. Tengok fitnah tu boleh berlaku macam mana. Sebab tu jangan dianggap benda ni remeh. Kalau yang ikut ajaran-ajaran Al-Arqam dulu, bukan main-main, orang hebat-hebat. So basic
yang kita kena faham ialah rukun Islam, rukun iman ada 6, dan kita nak tahu huraian dia macam mana supaya kita jadi kuat iman kita. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ada banyak sumber yang menyatakan kepada kita bahawa agama ini bukan sekadar rasa, emosi. Ayat yang kita baca tadi, yang kita senantiasa baca, amanah rasul, dari situ ada dah kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Dan dalam banyak ayat yang lain, termasuklah hadis yang kita bacakan tadi, okey, menunjukkan bahawa iman ini ada rukun dia. Ada seorang bertanya, macam mana kita nak tahu iman kita tu iman yang benar? Baru ni pun video panggil klip video berkaitan ni pun agak viral lah dalam kalangan asatidah dan juga orang mungkin banyak tengok YouTube ataupun klip-klip agama. Itu Syekh Muhammad Hassan di Mesir. Ada orang tanya dia, Syekh, macam mana kita nak tahu kita ni iman kita tu dah betul-betul benar? Macam mana? Jawab dia, jawapan tu ada dalam Quran, kerana Quran tak tinggalkan semua benda melainkan ada jawapan dia. Cuba kita rujuk surah Al-Anfal ayat yang ke 2. Cuba kita tengok surah Al-Anfal ayat yang kedua. Okey. Baru jangan klik video keluar terus. Baik, sekarang ni dunia alhamdulillah mudah. Ustaz-ustaz pun banyak buat video dan sebagainya. Jadi kita carilah yang benar, carilah. Dalam usaha yang mencari kebenaran, Allah akan uji kita. Di saat itu kita akan diuji, tapi jawapan yang kita kena senantiasa pegang, aku akan ikut apa yang Allah bagi tahu dan apa yang Nabi pesan. Dua perkara tu, insya-Allah. Baik, jadi Allah bagi tahu apa? Kalau orang tanya, macam mana nak tahu orang tu betul-betul dia beriman dan iman dia adalah iman yang benar? Maka jawapan dia ada dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, ketiga dan juga keempat. Surah yang ke-8, okey. Surah yang ke-8 muka surat 177. Apa Allah Taala kata? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Maksud dia, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yakni yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah, yaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka.
mereka lah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia, yakni di syurga. Dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang mukmin, yang mana keimanan mereka bertambah dengan ayat-ayat Al-Quran. So kalau kita nak bina keimanan kita, keimanan yang benar, binalah keimanan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, yang mana apabila kita baca ayat-ayat ini boleh menggetarkan hati dan jiwa kita dan menambahkan iman kita. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sebut dia Allah, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Sebab apa? Dalam Al-Quran diceritakan tentang apa yang kita sebut sebagai rukun iman tadi. Tentang Allah dalam Quran, tentang malaikat dalam Quran, tentang kitab-kitab dalam Quran, tentang Rasul dalam Quran, tentang kiamat dalam Quran, tentang qada dan qadar dalam Quran. Maka makin kita baca Quran, makin bertambah kita dengan rukun-rukun ini. So, sumber kepada rukun iman adalah Al-Quran, dan dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam As-Sunnah. Dan bukan sekadar itu saja orang beriman, bukan sekadar iman di dalam hati, ada lagi terzahir di anggota mereka. Apa kata Allah sambungan pada ayat ini? Alladzina yuqimunas salah, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Sebab itu iman di sisi ahli sunnah wal jamaah ataupun salat di sisi ahli sunnah wal jamaah merupakan syarat keimanan. Siapa yang tidak salat, tiada iman baginya. Siapa yang tidak salat terkeluar daripada lingkungan orang-orang yang beriman. Kerana Allah dalam ayat ini setelah menyatakan tentang keimanan, Allah juga menyatakan tentang mendirikan salat. Dan Allah juga menerangkan tentang menunaikan zakat. Setelah itu ayat ketiga Allah Ta'ala kata apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang beriman yang sebenar-benarnya bila ada rukun iman dan dia ada rukun Islam. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, maka bagi mereka darjat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, dan mereka mendapat keampunan, mereka mendapat rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. So kita akan kaitkan dengan bila sampai keimanan kepada hari kiamat, apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. So nak polish rukun iman ni, kita bukan sekadar kita boleh bilang 6, tapi kita akan pergi satu demi satu, kita nak polish supaya hati kita merasakan kemanisan iman. Dan indahnya iman ini ada rasa, bukan sekadar pengetahuan tak, tapi dia ada halawah, kemanisan iman. So bila dia duduk dalam hati, apa yang orang tadi sebut tentang kedamaian tadi akan dirasakan oleh orang yang beriman lagi indah daripada mana-mana kemanisan di dalam dunia. Bilal bin Rabah di tengah terik matahari, dipakaikan baju besi, batu besar di atas dada. Kalau kita kata pasti dia ni sengsara, betul, tubuh dia sengsara,
tapi hatinya ada kemanisan iman, sehingga dia bertahan dalam kesusahan kerana menjaga iman yang ada di dalam hati. Sumayyah sampai mati dibunuh, ditombak kemaluannya, mati. Tapi dia bertahan dalam keadaan tersebut kerana dia merasakan kemanisan iman. Berapa ramai orang-orang yang berjuang fi sabilillah, pedang-pedang musuh terlibas di atas kepala mereka, panah-panah musuh datang merejam ke atas mereka, tetapi mereka teguh di tempat mereka, bertahan kerana mereka merasakan kemanisan iman. Berapa ramai orang yang mana bersusah payah dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran, dengan fitnah, dengan ujian, dengan tohmahan, mereka bertahan di dalam keadaan tersebut kerana mereka merasakan kemanisan iman. So iman ni indahnya dia ada rasa, tapi siapa yang boleh merasakan kemanisannya? Orang yang benar-benar beriman dengan apa yang Allah Ta'ala jelaskan dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita baca ayat ini, kita baca buku ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang seterusnya, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136. Siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kalau dia tak beriman, sebaliknya tadi rasa kemanisan, yang ni dia akan tersesat sejauh-jauhnya, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 136. So siapa yang beriman ada kemanisan, siapa yang meninggalkan keimanan akan jauh tenggelam dalam kesesatan. Kita tengok dia happy, kita tengok dia okey je, tapi sebenarnya dia tenggelam dalam kesesatan. Yang tu kita tak nak. Baik, kita duduk pada muka surat berapa ni? Muka surat 5 buku kita ni. Iman dengan lidah adalah seperti zikir, doa, amar ma'ruf, nahi mungkar, membaca Al-Quran dan seumpama dengannya. Manakala iman dengan hati adalah seperti iktiqad, percaya kepada keesaan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan wajib menyembahnya dengan tidak ada sekutu baginya, dan semua perkara yang berkaitan dengannya daripada niat dan juga maqasid. Termasuk juga dalam ta'rifan iman adalah amalan-amalan hati seperti cintakan Allah, takutkan Allah, senantiasa kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah dan sebagainya. Juga termasuk dalam kategori iman amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota, antaranya salat, puasa, semua rukun Islam yang lain, berjihad pada jalan Allah, menuntut ilmu dan lainnya. Okay. Perenggan yang kita baca tadi menunjukkan bahawa iman yang kita sebut ni, yang bila memahami, bila kita pandang pada Quran, bila kita tengok kepada hadis, rupa-rupanya iman ni bukan sekadar kepercayaan di dalam hati. Iman ni mesti ada kaitan dengan 3 perkara. Lisan, atau bermula daripada hati,
kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dizahirkan dengan anggota. Iman tu bukan sekadar percaya. Maknanya kalau orang tu beriman kepada Allah tapi dia tak salat, dia dikira tidak beriman. Kalau orang tu percaya kepada Allah tapi dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah, berarti dia tidak beriman. Atau dia mengucap 2 kalimah syahadah tapi dalam hati dia tidak berikrar dengan perkara tersebut, dia jadi munafik dan tidak beriman kepada Allah. Orang munafik mengucap 2 kalimah syahadah, mengucap, kan? Orang munafik bukan setakat mengucap 2 kalimah syahadah, solat dia belakang Nabi. Kita pun tak boleh kelebihan tu. Dia solat belakang Nabi, tapi dia tak cukup yang satu. Apa dia? Keimanan di dalam hati. Dia mengucap. Dia salat, tapi dia tak cukup iman dalam hati. So kalau miss 1/3, tetap juga tidak beriman. Mesti ada ketiga-tiga. Bermula iman di dalam hati, berikrar dengan lisan, dan beramal dengan anggota. Itulah ta'rifan iman yang sebenar. Kalau sekadar percaya, aku orang Islam, tapi kamu salat tak? Aku tak salat. Itu tak sempurna keimanannya. Malah boleh terkeluar daripada lingkungan iman. Okey? Jadi iman yang kita maksudkan hati, lisan, anggota. Bukan satu je kepercayaan yang kita kena ada. Dalam hati itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar. Hati itu punya. Kemudian terkait pula dengan amalan hati. Tawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada azab Allah, rindu kepada bertemu dengan Allah, rindu kepada bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua hasil daripada iman yang ada di dalam hati. Bila pun sampai ke lisan ikrar, bukan sekadar la ilaha illallah, ada amalan yang berkait dengan lisan. Ada zikir subhanallah, ada zikir alhamdulillah, ada zikir Allahu akbar, ada subhanallah wa bihamdihi, ada subhanallahil azim, ada la haula wala quwwata illa billah, ada bacaan Al-Quran. Semua tu terzahir daripada keimanan yang ada dalam hati, terucap di lisan. Kemudian tak cukup dengan tu, terzahir pula dengan anggota. Akhir sekali kita salat, kita rukuk kepada Allah, kita sujud kepada Allah, kita pergi tawaf di Kaabah kerana Allah, kita duduk mabit di Mina kerana Allah, kita berwukuf di Arafah kerana Allah, kita buat kerja-kerja amal kebajikan, kita angkat beras, kita bagi kepada fakir miskin, kita bantu mangsa banjir, kita buat baik kepada ibu bapa, kita buat baik kepada jiran tetangga, kita buat baik kepada ahli keluarga, kita bersilaturrahim dengan kaum kerabat. Semua tu hasil daripada iman yang ada dalam hati. Sebab tu iman ni dia punya super charge, bahasa kita lah mudah. Bila dia ada charge tu, dia akan menerangi keseluruhan hidup manusia. Bukan sekadar hati dia sahaja tak, dia akan charge tu sampai ke daripada hati, lisan sampai kepada anggota. Itu yang difahami apabila kita kata iman tu ada 3, itulah berkaitan dengan hati, lisan dan juga anggota. Sambungan firman Allah Ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka. Surah Al-Anfal ayat 2 yang kita dah baca tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi dalam Quran, surah Al-Fath ayat 4. Ada dalam buku kita, kita muka surat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Tuhan
yang membuka jalan kemenangan itu. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman semasa mereka meradang terhadap angkara musuh, supaya keimanan dan keyakinan mereka bertambah di samping keimanan dan keyakinan mereka yang telah sedia ada. Maka dalam ayat ini menunjukkan ada satu lagi poin berkaitan dengan iman. So kita dah ada rukun iman 6. Kita dah ada definisi iman, hati, lisan, anggota. Dan kita ada lagi sifat iman. Atau kita dah sebut tadi ada kemanisannya. Okey, sekarang ni sifat keimanan. Antara apa yang kita boleh ambil daripada ayat ini, liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertambahnya iman terhadap iman yang sedia ada. Apa maksud dia? Iman itu sifatnya ada bertambah dan ada berkurang. Dan sebab tu kita kena baca bab iman. Sebab iman kita hari ini, alhamdulillah, setelah kita belajar, kita boleh rasa dia lebih bertambah daripada yang dulu sebelum kita belajar. Betul ke tak betul? Kalau kita rasa makin aku belajar makin kurang iman. Kalau makin belajar makin kurang iman, kena cek balik. Kita belajar tu silibus mana ataupun salah panggil. Salah hurai tu ustaz tu. Iman sifat dia bertambah dan berkurang. Ayat yang kita baca di awal tadi surah Al-Anfal bertambah bila apa? Bila baca Quran. Bertambah bila buat apa? Bila kita melakukan ketaatan. Disebut dalam ta'rifan iman, yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. So bukan sekadar iman tu kepercayaan, faham? Iman itu ada kaitan dengan amalan. Bila kita beramal, bertambah kuat iman kita. Bila seorang itu tidak beramal atau buat maksiat, makin kurang iman dia. Sebab tu package iman ni bukan satu benda yang kita boleh subscribe kemudian berpanjangan sampai bila-bila, tak. Dia bukan subscribe kita sekali masuk, lepas tu kita punya data tu ke package kita sampai bila-bila, dah. Iman ni kita beriman, naik turun, naik turun, naik turun. Apa hak kita boleh sebut? Contoh dia. Kalau kita subscribe tak apalah, kita ambil plan, daftar nombor telefon, dapat nombor tu, plan kita unlimited punya data. Sampai bila-bila pun unlimited lah. Guna tak guna pun unlimited tu tetap lah. Kalau kita ambil plan 40 gig, 40 GB, kita bayar aja bulan-bulan, kita guna ke tak guna ke, 40 GB tu sampai bila-bila lah selama kita bayar kan. Tapi iman tu tak boleh. Iman tu bukan sekadar bukan ada line tu je. Iman ni, hari ni kita beriman, kita beramal, naik. Seorang tu buat maksiat, turun. Pak taubat, naik. Pak istighfar, naik lagi. Sedekah, naik lagi. Kemudian lalai sekejap, turun balik. Dan realitinya, semua kita macam tu. Tak ada orang hari ni iman dia macam graf. Naik, tak turun. Kalau dia naik, tak turun, sila berhenti jadi manusia. Sebab sifat tu tak layak untuk manusia, sifat tu hanya layak untuk malaikat. Sifat manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala kata manusia diciptakan lemah. So kalau siapa-siapa rasa, ustaz saya rasa lemah lah iman saya, jawapan dia normal. Istighfar. Bukan puan-puan, tuan-tuan puan-puan saja, ustaz pun macam tu juga. Ni cuti lama kuliah 2 bulan tak kuliah. Allah lemah je berasa. Kata ustaz bila nak start kuliah tunggu dulu lah. Tunggu dulu lah. Mai tunggu makin lama makin lemah, makin lama makin lemah.
Ada kuliah berasa naik balik. Pasal apa? Kita pun jadi baca sikit-sikit. Jadi sifat iman tu macam tu, bertambah dan berkurang. Baik. Iman itu bertambah apabila bertambahnya ketaatan dan pendekatan diri seseorang kepada Allah, dan iman akan berkurang apabila kurang amalan dan pendekatan diri seseorang kepada Allah. Demikian juga dengan maksiat, ia akan memberi kesan kepada kesempurnaan iman. Apabila perbuatan syirik yang besar atau perbuatan kufur yang besar dilakukan, maka terungkailah asas iman menurut syarak dan terbatallah iman seseorang itu. Maka manakala sekiranya perbuatan syirik kecil dilakukan, maka ianya merosakkan kesempurnaan iman yang wajib dan mengeruhkan kemurniaannya serta melemahkannya. Sebab bertambah dan berkurang, kita tahu bertambah sampai iman yang tinggi, kuat mantap iman dia. Tapi tak akan jadilah seperti imannya malaikat lah, sebab kita ni ada turun naik. Cuma hak bahagian menurun. Hak naik ni setinggi iman. Kalau kita kata di kalangan manusia, orang paling tinggi iman dia, tolaklah para rasul. Di kalangan umat ni paling tinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama dia pun As-Siddiq, orang yang sangat percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertambah ni ada sampai level sahabat, level tabi'in. Kita ni level bawah-bawah lah kita ni. Tapi dia, yang berkurang ni kena faham juga. Ada berkurang, tapi dia tidak menghilangkan asas dia. Kalau akaun bank kita tu kurang, tapi akaun masih ada. Dia sampai satu tahap, kita nak keluar, bank kata tak boleh, kena tinggal juga balance dalam bank. Paling minimal RM10 contoh. Itu akaun paling minimal. Ada orang akaun dia banyak dah, juta-juta. Ada orang ratus ribu, ada orang ribu, ada puluh ribu, seribu. Ada orang kurang sampai bank kata kena tinggal juga walau RM10. So kurang-kurangnya dia masih ada akaun. Tapi ada orang dia kata saya nak keluar juga RM10 ni. Apa jadi? Tutup akaun. Tak? Tutup akaun. Iman dia ada tinggi, dia ada kurang. Kurang sampai satu tahap iman dia paling minimum, tapi masih ada akaun keimanan. Semua ni dengan kemaksiatan. Selama dia tak buat satu perkara yang membatalkan keimanan dia secara asas. Apa dia? Syirik. Syirik ni ibarat kata tadi hak tinggal RM10 tadi, habis. Dan menariknya, bukan menariknya, ajaib atau betapa bahayanya RM10 ni, kita panggil nama dia RM10 lah, nak suruh faham dengan analogi kita akaun. Seorang ada dalam akaun dia 10 juta. Tiba-tiba yang RM10 ni, basic akaun dia keluarkan masa tu. Kerana 10 juta dengan RM10 tu benda yang berbeza. So dia keluarkan yang RM10 tadi. Apa jadi dengan 10 juta dia? Burn. Iman, kalau dia puasa, dia ada solat, dia ada zakat, dia baik kepada orang, baik kepada jiran, tu satu masa dia buat syirik kepada Allah. Yang RM10 tadi habis. Akaun dia batal. Apa jadi dengan reserve dia yang ada? Hangus. Dahsyatnya soal basic keimanan, asas keimanan tadi. Sebab tu kita nak kena faham betul-betul. Walaupun orang tu jahat sekali macam mana pun, jangan sampai asas iman dia tu tergadai.
Sebab tu dalam hadis, orang yang ada asas keimanan ni, walaupun dia jahat, walaupun akaun dia kurang, tapi selama dia masih ada basic iman, insya-Allah dia masih ada peluang masuk syurga. Tapi kalau dia buat kesyirikan, terbatal iman dia tidak akan diampunkan buat selama-lamanya, dan semua amalan-amalan lain yang dia buat akan terhapus dan terbatal. Yang ini bahaya. Okey? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, yakni mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Siapa ni? Orang munafik. Sebab dia orang munafik, dia boleh bersumpah dengan nama Allah. Okey? Bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang buruk terhadapmu, padahal sesungguhnya mereka telah mengatakan kufur, dan mereka pula menjadi kafir sesudah melahirkan Islam. So dalam ayat ni Allah menceritakan kurangnya iman boleh sampai ke satu tahap terhapusnya keislaman. Wal'iyadzu billah. Kita berlindung dengan Allah daripada terhapusnya keislaman. Yang ni paling kita bimbang. Sebab tu doa yang Nabi ajar kepada kita untuk tetap iman, apa dia? Ingat lagi? Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Cuba ulang sama-sama. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Sekali lagi. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Nabi, doa ni antara doa yang paling banyak Nabi baca. Padahal dia Nabi. Dia tu Nabi, tapi Nabi paling banyak, antara doa yang paling banyak Nabi baca doa ni. Doa minta ketetapan dalam hati. Saya bila baca cerita pengikut Ayah Pen yang lulusan Universiti Azhar tu, saya rasa takut. Ya Allah, jagalah iman kita. Janganlah kita ni tergelincir di saat kita sudah lanjut usia. Belajar, di akhir usia tergelincir keimanan. Ada orang tergelincir tu bukan sampai ikut Ayah Pen tak, dia ikut ustaz je. Tapi ustaz tu ajak dia melakukan perkara-perkara yang mungkin pada agama boleh mengeluarkan seseorang daripada agama. Dia pergi minta dengan kubur-kubur keramat. Dia buat ritual-ritual yang pelik. Dia terlibat dengan pelecehan terhadap para sahabat. Dia terjebak dengan ajaran-ajaran Syiah yang caci Abu Bakar, caci Umar, yang ubah Al-Quran. Dia nak belajar tapi dia dipertemukan dengan orang yang salah. Allahu Akbar. Saya baru balik kampung baru ni, jumpa dengan adalah satu family. Kebetulan majlis tu ada majlis pertunangan lah. Kira antara keluarga jugalah, jauh-jauh sikit. Saya tak pergi, kebetulan adalah dia pergi.
Dia cerita, Allah lama lah nak selesai urusan majlis tadi. Kita punya menunggu lapar sungguh. Bahasa Kelantan lapar cerok dia panggil. Tahu lapar cerok tu? Lapar sampai perut kita berkeroncong. Lapar cerok dia panggil. Mana tu ni? Mana? Lapar cerok biasa dengar kita dah. Lapar cerok maknanya lapar sungguh. Pasal apa? Tunggu majlis nak selesai. Saya masa tu hari yang sama, saya pergi majlis satu lagi. Dua-dua, betul lah, hari yang sama ada dua majlis pertunangan. Saya ikut satu kumpulan lain, yang ni ikut belah, yang ni belah isteri, yang ni belah saya. Saya pun pisah lah kira. Saya pergi ni. Yang belah ni pergi, macam mana ni kita urusan kita? Alah, kita ni, dia orang ni dah kenal dah. Kalau tidak, takkanlah kita nak mari ni majlis ni. Dia dah kenal lama. Lepas tu kita, dia pandai-pandai bincang lah sama-sama dia. Dia nak tentu hari apa, berapa, itu dia bincang sama-sama dia. Kita hari ni merasmikan saja. Jadi pergi, buatlah hak ni, majlis kau panggil, bagi cincin dan sebagainya tu, selesai. Lu buat 15 minit, selesai, kita orang dah boleh makan. Satu lagi majlis, tak, dia nak bincang masa tu juga. Mas kahwinnya berapa, tarikh nak kahwinnya berapa, bila begini-begini. Tak apa lagi bincang. Sampai bab bincang tu, dia punya kata, ni tarikh sekian ni tak boleh. Tarikh satu, dia panggil Allah Muhammad sial. Allah Muhammad sial. 1 hari bulan boleh, 2 hari bulan boleh, 3 hari bulan hari sial. 4 hari bulan boleh, 5 hari bulan boleh, 6 hari bulan sial. Bahasa Kelantan dipanggil majah. Hari ni hari majah. Ahli keluarga ni bagi tarikh tak boleh, sial. Bagi tarikh tu tak boleh, sial. Habis tu mana yang boleh yo? Hak orang lain kita nak kahwin ikut tengok kalender. Kita cuti sekolah, pasal anak-anak nak balik kita nak buat cuti sekolah. Tengok cuti sekolah, sial. Jenuh nak boleh. Akhir sekali hak tahu, hak je tu, doktor pakar perubatan. Saya kata macam mana dia boleh percaya benda ni? Macam mana? Dia kata, dia ikut lama dah. Dia ada tok guru dia. Mak dia ni pergi dah tengok tok guru dia, tengok tok guru pegang tongkat kepala ular, dia kata. Mak dia pun tengok tak berani. Saya kata macam mana dia boleh percaya benda tu? Hak menyedihkan lagi, isteri dia juga doktor pakar, ikut suami dia juga. Saya kata, ya Allah, hidayah ni. Tanpa kita sebutlah nama fulan bin fulan, tapi nak sebut, ini kes real, saya sebut sebagai contoh. Dan ada lagi contoh-contoh yang lain, yang mana orang kadang-kadang dia ada kepintaran, ilmu, kecerdikan, tapi dalam bab keimanan, dia percaya kepada perkara yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah. Dan lebih teruk lagi, kita takut perkara-perkara yang boleh membatalkan keislaman dan keimanan. Sebab tu kita kena senantiasa baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bahaya. Kadang-kadang mari amalan pelik-pelik dia punya amalan, tanpa kita sebut yang lain lah. Tapi nak sebutnya, berapa ramai orang percaya kepada sial. Masuk bulan Safar tak boleh nak buat tu, masuk ni tak boleh nak buat ni. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah jelas. Nabi kata la safar, tidak ada kesialan di bulan Safar, tak ada. Yang ada baik buruk semuanya datang dari Allah. Takut macam tu. Baik. Jadi poin kita tadi, iman ni dia boleh turun sampai dia terkeluar daripada Islam. Kalau dia tak keluar daripada Islam, alhamdulillah, dia akan selamat. Walau apa pun kesalahan dia. Selamat maknanya selamat di akhirnya. Sebab apa? Hadis yang ada dengan kita, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min,
wala yashrabul khamra hina syaribaha wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang berzina ketika melakukan zina dalam keadaan dia beriman. Tidak mencuri seorang pencuri ketika mencuri dalam keadaan dia beriman, dan tidak minum arak seorang ketika meminumnya dalam keadaan tidak beriman. Hadis ni juga bukan bermaksud kita ni selama beriman pergilah mencuri. Tak apa, tak ada, kita tak cakap macam tu. Pergilah berzina selama dia beriman, tak apa, tak ada, bukan. Maksud hadis ni, kalau seorang itu betul-betul beriman, dia tidak akan berzina. Hadis ni juga kalau dia betul-betul beriman, dia tidak akan mencuri. Dia kalau betul-betul beriman, dia tidak akan minum arak. Tapi dia juga bermaksud kalau dia buat perkara ini, dia mengurangkan kesempurnaan iman tapi tidak membatalkan keimanan. Kerana ini maksiat yang ada bezanya dengan kesyirikan. Jadi syirik ni dosa besar paling besar. Bawah daripada tu membunuh ke, berjudi ke, minum arak, dosa besar belaka tu. Bukanlah kita nak meremehkan dosa besar, tapi dibandingkan dengan syirik, dosa syirik adalah dosa besar yang paling besar, dosa besar yang terbesar. So sebab tu kita nak kena memahami apa sifat-sifat iman dan bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu akan kita bincangkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan sambung pada muka surat yang ke-8, rukun yang pertama beriman kepada Allah. Okey, siapa nak photostat buku ni pun boleh, kalau nak print photostat, kalau nak tengok PDF pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau nak print kita print lah, mudah sikit. Boleh conteng-conteng kan. Dah, kalau kita print bagus juga ni. Buku ni kalau kita print dan photostat. Nah, boleh juga. Beli print kertas A4 tu besar sikit, boleh nak conteng-conteng jadikan buku kita. Baik, ada soalan ke nak tanya? Ya. Syirik yang kita tak sedar. Syirik yang paling Nabi takut lah. Syirik ni kita kalau kita fahami dia ada 3. Kita akan sampai dalam bab ni. Pertama, syirik yang nyata, syirik besar. Yang kedua, syirik kecil. Yang ketiga, syirik yang tersembunyi. Syirik tersembunyi ini dia tidak ada hukum tersendiri, melainkan dia kembali kepada salah satu daripada 2 kategori asal. Syirik besar, syirik kecil. Syirik tersembunyi ini sama ada yang tersembunyi itu syirik besar atau yang tersembunyi itu syirik kecil. Okey. So kita kena faham apa erti syirik besar, apa erti syirik kecil. Syirik besar ni ialah kesyirikan yang nyata, bahawa seorang itu meletakkan sesuatu sebanding dengan Allah dalam apa jua perkara yang menjadi milik Allah semata-mata. Seperti contoh ibadat milik Allah, maka dia sembahkan ibadat dia kepada selain Allah. Rukuk dia pergi sembah kepada berhala, syirik besar. Doa dia pergi pohon kepada pokok, besar. Dia minta sesuatu, dia meletakkan sesuatu tu sebanding dengan Allah. Okey. Apa lagi? Doa, sujud, rukuk, tawakal, semua yang menjadi milik Allah semata-mata tidak boleh disembahkan kepada selain Allah. Syirik kecil pula ialah menjadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah Ta'ala tidak nyatakan dia sebagai sebab. Contoh, kita percaya kepada
ramalan bintang-bintang. So kita kata yang menjadikan dia tu Allah cuma dengan sebab bintang-bintang macam ni. Sedangkan benda tu tak ada pun, Allah Ta'ala tak nyatakan sebagai sebab. Kalau dia percaya bintang-bintang tu adalah sebab kepada berlakunya perkara tersebut, dia boleh jadi syirik kecil. Tapi kalau dia percaya bintang-bintang tu berkuasa menjadikan apa yang dia yakini tu, maka dia dah jadi syirik besar. Okey? Jadi syirik kecil ni adalah jalan yang menyampaikan kepada syirik besar. Okey? Jalan yang menyampaikan kepada syirik. Contoh tangkal, tangkal. Antara syirik kecil ni tangkal azimat. Tangkal tu dia buat tangkal, lepas tu dia kata apa? Yang ni selama ada tangkal kita ni dengan izin Allah, ayat dia. Dengan izin Allah dia boleh menyelamatkan kita. Siapa yang menyelamatkan? Dia kata Allah, tapi dengan sebab tangkal. Sedangkan Nabi SAW tak ajar pun kita berlindung dengan tangkal. So dia dah jadi ada satu sifat merasakan bahawa tangkal tu boleh melindungi dia, tapi dengan izin Allah. Itu syirik kecil. Sampai ke satu tahap, lama-lama dia rasa memang dengan kuasa yang ada pada tangkal itulah yang menyelamatkan dia. Di saat itu dia jatuh kepada syirik besar. Okay? Jadi syirik kecil ni dia kata benda ni tak ada, Allah yang buat. Tapi kalau kita simpan, insya-Allah dengan izin Allah gini-gini. Sedangkan Allah tak cakap pun macam tu. So hati dia tu terbelah dua. Hati dia bergantung kepada Allah, tapi dalam masa yang sama bergantung juga ada sikit kepada tangkal tersebut. Tapi lama kelamaan dia simpan, betul lah selama aku pegang ni, lama aku simpan ni, tak ada mudarat yang datang. Memang powerful betul lah tangkal ni. Lama-lama dia pun kata, inilah yang menyelamatkan aku selama ni. Apa jadi? Syirik besar. So yang ketiga, syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi ni syirik yang tak nampak, tak jelas, tak sangka pun benda tu syirik. Contohnya syirik tersembunyi masalah riak. Riak ni duduk dalam hati. Kita sangka mungkin riak ni kita buat kerana orang lain, setanding dengan Allah. Nak buat kerana Allah, tapi tiba-tiba kerana orang lain selain daripada Allah, kan jadi riak. Riak tu setanding dengan Allah. Tapi kalau dia kerana Allah, cuma lah sebab orang tengok, nampaklah syirik tu syirik kecil kan. Tapi kalau tiba-tiba dia buat tu betul-betul semata-mata perkara tersebut, seperti kuburan, kubur keramat dan seumpamanya, itu dah jatuh kepada syirik yang besar. So syirik kecil ni, syirik tersembunyi ni, kita kena hati-hati dan kita kena jelaskan dia seperti mana hukum syubhat. Halal, haram, syubhat. Syubhat ni bukan satu hukum tersendiri, bukan buat tak apa, tak buat pun tak apa, tak. Itu nama dia harus. Syubhat ni sama ada dia haram ataupun dia halal. So kita tak tahu macam mana, tak tahu, lebih baik kita jauhi dan kita elakkan diri. Begitulah juga dengan syirik kecil ni, syirik tersembunyi. Benda-benda syirik ni ada sikit pun kita elakkan diri, sebab kita takut lama kelamaan dia terjerumus ke dalam syirik besar. Bila jatuh pada syirik besar, tidak akan ada keampunan dari Allah, wal iyadu billah. Okey, wallahu taala alam. Nanti kita akan sampai kepada contoh-contoh dia, sampai bab tu ada nanti dalam kitab kita, insya-Allah. Ada lagi soalan dia? Ya. Anda kata seorang tu dia tersilap. Dia terjebak pada syirik. Lepas tu amalan dia, lepas tu dia bertaubat. Amalan dia yang sebelum tu dia balik tak? Insya-Allah. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi amalan yang dia dah baik, terkeluar daripada Islam, kemudian dia masuk Islam balik. Bahasa mudah kita gitulah. Dia terlibat dengan kesyirikan, dia bertaubat dan kembali kepada Islam.
Apakah amalan-amalan yang dia buat sebelum daripada tu dikira balik? Jawapan dia insya-Allah. Kerana bukan sekadar kebaikan itu Allah Ta'ala bak kira, apa tu, kejahatan yang dia buat juga diubah menjadi pahala. Itulah keistimewaan taubat. Kalau kejahatan tu diubah jadi pahala, apatah lagi kebaikan yang ada. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan dia. Yang penting taubat. Taubat yang benar kerana Allah. Allah Ta'ala kata illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Siapa yang beriman, bertaubat dan beramal salih, maka Allah akan ubah kesalahan dia menjadi kebaikan. Itu antara fadilat dan kelebihan taubat, insya-Allah. Okay, ada lagi? Tak ada dah. Kalau tak ada, alhamdulillah. Kita berhenti setakat tu. Muslimin ada soalan? Ya. Syubhah. Okey. Nikah syubhah, nikah syubhah ni dia pada dia sangka nikah tu sah, tapi sebenarnya tidak sah. Ada kes mahkamah ni. Jadi apa implikasi dia terhadap nikah yang macam ni? Jadi dari sudut hukum memang dia kena kahwin, diakadkan semulalah untuk sahkan. Cuma perkahwinan yang sebelumnya dipanggil wat'u syubhah, perkahwinan syubhah. Anak tu dibinkan kepada ayah dia, dan macam-macam lah, itu kena rujuk. Cuma nak sebut perkataan syubhah tu memang ada, bukan sekadar pada halal haram makan minum. Sehingga bukan setakat tu kawan, kalau wat'u syubhah ni, seorang yang disangka isteri, tiba-tiba dia bersama, kemudian dia sedar ni bukan isteri dia, pun dikira sebagai wat'i syubhah. Contoh zaman dulu rumah dia ni dekat-dekat, jadi gelap gelita. Dia balik dalam perjalanan jauh, letih, dia pun agak keletihan, dia tersilap masuk rumah. Kes contoh lah, contoh. Kemudian kebetulan pula sifat fizikal si suami ni hampir-hampir sama, sehingga si isteri tu menyangka ni memang suami dia. Jadi si isteri pun layan macam dia layan suami. Tiba-tiba dia tersedar bahawa ini bukan suami dia. So dia mengadu kepada mahkamah. Ada hukum, apakah dihukum sebagai hukum zina? Jawapan dia tidak. Dipanggil wat'i syubhah, sebab dia sangka itu isteri dia. So berdasarkan kes tu, lebih kurang kalau dia berkahwin dulu-dulu, rupa-rupanya sedikit kahwin sedikit. Jadi bila kahwin sedikit, dia bukan wali hakim yang sah. Dia kawan ni, dia ingat dia memang kahwin sah. Bila dirujuk kepada mahkamah nak daftar, tengok-tengok, ini bukan wali hakim yang sebenar. Ni dia panggil wali sindiket. So tidak, wali dua alam. Kat sini, di sana pun dia kahwin, kat sini pun dia masuk sampai ke sini. Wali hakim ni dia boleh bertindak sebagai wali di dalam teritori dia, ya kan? Dia mari keluar, kita wali hakim pak kita lain. Dia wali ni, dia mari bawa wali hakim dia sampai ke sini, tak boleh juga. So semua tu dikira tidak sah dari sudut syarak, tapi si suami isteri anggap dia kahwin sah. So bila dirujuk kepada mahkamah, dia panggil perkahwinan syubhah. Syubhah ni dia akan dikahwinkan semula, tapi anak-anak hasil tu tetap dibinkan kepada ayah dia.
Panjanglah cerita dia. Cuma syubhah tu ada terma tu dalam mahkamah syariah. Wallahu ta'ala alam. Kita insya-Allah kita akan kita baca kitab ni. Sebab asas penting, walaupun kita anggap dia basic, tapi bolehlah menghidupkan semula dan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.